My voice echo. Oh, kena offkan suara kot. Tak ada, okay. So, dekat multi-plan firm, alright. Okay, so semalam saya tersilap lah ya sebenarnya. Okay, dalam pengiraan ini, kita tak boleh buat just simply buat MR bersamaan dengan MC1 dan MC2 tu lah. So, korang boleh hilangkan yang lain, nota tu memang salah lah tu. So, yang betulnya semalam sepatutnya, soalan tak ada sini ya. Sekejap, saya buka balik soalan. Where's my pindik? Okay. Chapter mana boleh masuk ni? Okay. Now, dalam soalan okay. Ni. Okay, sekarang kita buat soalan nombor 8 ni. Okay, di mana ada dua factories, kilang 1 dan juga kilang 2. Kemudian ini adalah fungsi keluk permintaan firma. So, kita nak dapatkan, okay, first dia minta kita lukis gambar rajah lah. So, lukis gambar rajah ni kita dah settle. Second adalah dia minta kita dapatkan kuantiti 1, kuantiti 2, Q dan P lah. Q ni adalah kuantiti total dan P adalah price. Okay, so untuk kita start, okay. So katakan kita ada P bersamaan dengan 700 tolak 5Q. 700 tolak 5Q. Okay. First, P ni adalah bersamaan dengan keluk AR lah, average revenue ya. So, dah tahu average revenue bersamaan 700 tolak 5Q. So, kita faham keseimbangan tercapai pada MC bersamaan dengan MR. So, sebelum kita lihat MC, first kita nak settlekan dahulu MR ni lah. Okay. Untuk dapatkan MR, okay. Untuk dapatkan MR adalah daripada AR, first kita kena dapatkan dahulu TR. Selepas dapat TR, barulah kita cuba untuk dapatkan MR. Okay, so daripada AR nak dapatkan TR, okay. AR ni adalah bersamaan dengan TR bahagikan dengan Q. So, kalau nak dapatkan AR, nak dapatkan TR, TR adalah bersamaan dengan AR darab Q. Okay, so fungsi AR ni saya just darabkan dengan Q, so dapatlah 700Q tolak 5Q square. 700Q tolak 5Q square. Sekejap Daripada TR nak dapatkan MR, okay, daripada TR nak dapatkan MR formula dia adalah differentiatekan TR ataupun buat perubahan perubahan TR dibahagikan perubahan Q. So perubahan ni bersamaan dengan differentiate TR kepada Q. Delta TR, delta Q. So kita differentiatekan kepada Q akan dapat 700 tolak 10Q. So dapatlah MR. So semalam kita buat MR ni buat betul lah. Tak ada masalah lah. So MR dah dapat. So once dah dapat MR, sekarang kita nak dapatkan MC. Okay. Kita ada fungsi cos untuk firma 1. Firma 1 fungsi cos berfungsi pada Q1 bersamaan dengan 10Q1 square. Dan firma 2 berfungsi pada kuantiti 2. Cos dia bersamaan dengan 20Q2 square. So MC1 bermaksud kita differentiatekan C. Okay, ini C. Untuk dapatkan MC bersamaan dengan differentiatekan C kepada Q lah. So, differentiatekan kepada Q1 akan dapat 20Q1 dan MC2 bersamaan dengan 40Q2. Okay. Kemudian, untuk dapatkan Q1 bersamaan dengan MC1 berbahagikan 20 dan dekat sini Q2 bersamaan dengan MC2 bahagikan dengan 40. Ini maksudnya apa? Saya just bawa ke bawah nilai 20 ni, saya just bawa ke bawah lah. So 20 darabkan dengan Q1, kalau lah nak pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi MC1 bahagi 20. Sama juga, ini adalah 40 darab dengan Q2, nak pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi MC2 bahagi 40 lah ya. Okay, itu je. Kemudian, okay, once dah dapatkan Q1 dan Q2, kita tahu bahawa QT, kuantiti total bersamaan dengan Q1 tambah Q2. So sekarang kita dapatkan QT dahululah. So, QT bersamaan dengan Q1 tambah Q2. So, Q1 tadi dapat bersamaan dengan MC1 bahagi 20. MC1 bahagi 20 dan Q2 bersamaan dengan
MC2 bahagikan dengan 40. Okey, ini adalah QT. Okey, sekarang kalaulah saya kembali kepada rajah tadi. Sorry. Now, dalam rajah ini, okey, pada titik MC, pada persilangan MC dengan MR ni kan, okey, nilai bagi marginal cost total bersamaan dengan nilai pada MC2 bersamaan dengan MC1 bersamaan dengan kat sini lah. Dia akan membawa nilai yang sama. So maksudnya pada keadaan ini, MC1 ini sama dengan nilai MC1 sama dengan MC2 sama dengan Q. Tetapi kuantiti dia berbeza lah. So kita boleh katakan pada keseimbangan MC1 bersamaan dengan MC2 bersamaan dengan MCT lah. So kita MC1 ni saya boleh ubah kepada MCT. MCT bahagi 20 tambah yang MC2 pun saya ubah kepada MCT. MCT bahagi 40 bersamaan dengan QT. Okay, now sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita nak dapatkan pada kuantiti total dan pada MC total. Okay, so kita gantikan MC1 kepada MCT, MC2 kepada MCT. Macam ada soalan ke? Tak ada. Okay. Now, so untuk dalam matematik kita nak tambah ni, kita kena samakan pembawah dengan yang atas ni lah, denominator dengan numerator ni semua. So MCT darab 2 akan dapat 2 MCT tambah MCT, semua ni bahagikan dengan 40 bersamaan dengan QT. Kemudian kita selesaikan 2 tambah 1 dapat 3, so 40 naik ke atas. So 40 QT bersamaan dengan 3 MCT. So selesaikan dapatlah MCT bersamaan dengan 40 QT bahagikan dengan 3. Sekejap screen nampak tak tepi tu kan? Nampak je. Okay. Now kita dapat dah berapakah MCT bersamaan 40 QT bahagi 3. So sekarang kita buatlah MC bersamaan dengan MR. Cuma sekarang MC ni kita ambil marginal cost total. Sebab apa kita ambil total? Sebab keseimbangan tercapai pada persilangan di antara MC total, ini adalah keluar MC total, persilangan dengan keluar MR. Inilah persilangan yang keseimbangan yang tercapai itulah. So kita nak dapatkan keluar ini, kita kena buat MCT bersamaan dengan MR. So MCT bersamaan dengan MR, MCT tadi dapat 40 QT bahagi 3. 40 QT bahagikan 3 bersamaan dengan MR. MR dapat tadi 700 tolak 10 Q. 700 tolak 10 Q. So Q ni boleh letak T lah, tak ada masalah sebab dia akan membawa kuantiti yang sama lah. So first kita buat semua, kita darabkan dengan 3. Okay, tujuan saya darab 3 adalah untuk cancelkan yang bawah ni lah. So 3 darab dengan 3 dah cancel. So 700 darab 3 dapatlah 2100. 10 darab 3 dapatlah 30. So 40 QT bersamaan dengan 2100 tolak 30 QT. So 30 pindahkan ke sebelah kiri, 40 tambah 30 dapatlah 70. 70 QT bersamaan dengan 2100. So QT bersamaan dengan 2100 bahagi 70 dapatlah 30. So akan dapat QT. So selepas dapat QT, bermaksud first kita dah dapat kuantiti dekat sini, nilai dia adalah 30. Sekarang untuk saya dapatkan harga, saya perlu masukkan nilai kuantiti 30 pada paksi keluk permintaan lah, keluk AR. So AR tadi bersamaan dengan AR ataupun price ataupun demand bersamaan dengan AR ataupun keluk AR iaitu price bersamaan dengan 700 tolak 5Q. Kan? 700 tolak 5Q. So masukkan nilai kuantiti 30, P bersamaan dengan 700 tolak 5 bracket 30. So P bersamaan dengan 700 tolak 150. So P bersamaan dengan 550. So dapatlah berapakah nilai price dan berapakah kuantiti total. So price bersamaan dengan 550. So bolehlah letak nilai di sini adalah 550. Okay. So korang boleh masukkan nilai dekat rajah yang kalau korang dah buat rajah, boleh masukkan nilai dia lah 550. Okay, next kita identify QT, dah identify price. Next kena identify berapakah kuantiti 1 dan berapakah kuantiti 2. Okay. So untuk dapatkan kuantiti 1 dan kuantiti 2, kita perlu masukkan berapakah nilai marginal cost ataupun marginal revenue dekat sini lah. So untuk dapatkan nilai marginal revenue ni,
Masukkan kuantiti 30 dalam keluk marginal revenue, dapatlah marginal revenue. So, MR, fungsi MR tadi adalah MR bersamaan dengan 700 tolak 10Q. Okay, kita masukkan Q30 dalam ni. So, MR 700 tolak 10 bracket 30 dapat MR bersamaan dengan 400 lah. So, nilai dekat sini adalah 400. Okay, once dah dapatkan nilai 400, kita masukkan nilai 400 ni ke dalam, masukkan sebab dia, yang ini seolah-olah kita buat pasaran persaingan sempurna lah. So, kita menggunakan andaian konsep yang sama, dah ada nilai MR, kita just buat bersamaan dengan MC1, dapatkan kuantiti 1, bersamaan dengan MC2, dapatkan kuantiti 2. So, MR bersamaan dengan MC1, kemudian kita perlu buat MR bersamaan dengan MC2. Okay, MR adalah tadi dapat 400 bersamaan MC1 dapat MC1 mana? MC1 dah, oh sorry, baik lagi. MC1 dapat 20Q1. 20Q1. So, Q1 bersamaan dengan 400 bahagikan dengan 20. So, bersamaan dengan 20 lah. So, dapatlah kuantiti 1, 20. So, dapatkan kuantiti 2. MR kita adalah 400. Nilai MC2 adalah 40Q2. So, Q2 bersamaan dengan 400 bahagi 40. So, Q2 bersamaan dengan 10. So, inilah jawapan akhir yang betul. Q1 20, Q2 10. Okay. Dan dapat price tadi. Price adalah, hilang dah. Okay. Kuantiti sepatutnya dapat 30 dan price sepatutnya dapat 550. So, inilah 4 jawapan yang korang perlukan untuk menjawab soalan B ni lah. Q1, Q2, quantity dan price. So, kalau yang C ni, suppose labor cost increases of factory 1 not into how should the firm adjust, lower or leave unchanged the following output in factory 1, output 2, and total output and price. Okay, now, sebelum kita nak jawab nak melihat yang C ni kan. Okay, first, katakanlah saya nak, just now gambar rajah tadi kita buat MC1 dekat sini, MC2 dekat sini. Dan kita dapat nilai MC1 20, MC2 10. So, sekarang kita perasan bahawa rajah kita ni silap lah. Sepatutnya dalam contoh yang tadi, MC dekat sini sepatutnya MC2, dekat sini sepatutnya MC1. Sebab apa? Sebab nilai MC2 ni, MC2 kita dapat 10. So, sepatutnya dekat sini nilai dia 10. So, dekat sini akan jadi 10, dekat sini akan jadi 20 lah. Barulah betul kedudukan nilai tu betul lah ya. So memang dalam nota dia pakai MC1, MC2, tapi kita perlu refer kepada fungsi marginal cost yang diberikan dalam soalan. So kebiasaannya kalaulah soalan seperti ini, kalaulah korang dapat buat diagram dengan betul, dapat draw diagram yang betul, maksudnya bila korang perasan kedudukan MC1, MC2 pun korang dah betulkan, dekat sini akan dapat dalam 4 markah lah. Okay. Kemudian kalaulah korang dapat calculate nilai-nilai ni yang betul, kat sini pun dapat 4 markah. Sometimes saya bagi 4, sometimes saya bagi 6. 6 bermaksud Q1 dan Q2 ni saya letak 2 markah. Sorry. Q1 dan Q2 saya akan letak 1 markah, 1 markah. Dekat sini saya letak 2 markah dan 2 markah. Macam itulah. So 6 markah itu. So either 4 or 6 marks lah. Okay. Now kalau kita nak lihat yang C, seandainya labor cost meningkat dekat kilang yang pertama tetapi tidak berubah dekat kilang yang dua, how should the firm adjust, raise or lower or leave unchanged the following output in factory 1, output in factory 2, output dan price. So sekarang soalan tanya, bermaksud katakan cost dekat dia panggil factory kan, cost dekat factory 1 naik, so factory 2 unchanged, maksudnya tidak berubah lah, tidak berubah. Okay, bila keadaan seperti ini berlaku, bermaksud apa yang boleh dilakukan adalah katakan sekarang ini firma pada yang asalnya dekat firma 1 firma keluarkan 20, firma 2 kilang yang kedua firma keluarkan 10. Sebab apa? Bermaksud dekat sini dia ada lower cost, dia lebih rendah, dia lower cost,
Dekat sini cost lebih tinggi lah, higher cost. Higher cost. So yang lower cost dan higher cost ni kita boleh lihat juga dekat cost function sebenarnya. Even dekat cost function ni kan C1 bersamaan 10Q1 dan C2 bersamaan 20Q2. Even dalam cost function ni kita dah nampak bahawa kilang 2 ni mempunyai cost yang lebih tinggi berbanding kilang 1 lah. So kalaulah kita masukkan sebarang value quantity pun, cost 2 akan lebih tinggi berbanding cost 1. Okay, sebab itulah dia ni lah. Dan menjawab soalan, kalaulah cost factory 1 meningkat, apa akan berlaku? So nanti kuantiti dekat sini akan semakin berkurangan. Kuantiti dekat firma 2 akan semakin meningkat lah. Ataupun dia bukan meningkat bermaksud dia ni terus jadi 10-20, tidak. Tapi dia bergantung kepada peningkatan kos. Katakan kos meningkat mendadak sehingga kos firma 1 yang lebih tinggi. So yang dia akan meningkat. Ataupun dia bergantung jugalah ya. In terms of output in factory 1 akan decreasing, it will be lower. Output in factory 2 dia akan increase. So total output dan total price. Okay, total output dan total price ni sebenarnya dia bergantung juga adalah jika cuba kita lukis satu gambar raja. Okay, katakan gambar raja. And then kita ada keluar MC1, MC2, MC total katakan. And then kita ada keluar AR dan juga MR. Sorry. MR. AR betul lah. Ini adalah MC total. Ini adalah MC. Kalau ikut soalan tadi, sepatutnya dekat sini MC2, dekat sini MC1 lah. Okay. Now, kalaulah MC dah satu yang dah meningkat. So, kalaulah kita andaikan dia beralih, katakanlah dia ada satu keluk yang baru, katakan. So, pada asalnya ini adalah kuantiti keseimbangan dan kita naik ke atas, dapatlah harga keseimbangan. Dan kita tarik ke tepi ni, dapatlah kuantiti yang perlu dikeluarkan oleh firma 1 dan kuantiti yang perlu dikeluarkan oleh firma 2. Itulah kan? Okay. Oleh kilang 1 dan kilang 2. Now, seandainya keluk MC1 kos telah meningkat, maksudnya dia beralih ke kanan ke kiri? Kalaulah kos firma meningkat, keluk marginal cost ni dia akan beralih ke kanan ataupun ke kiri? Kiri, ya, betul. So, dia akan beralih ke kiri lah. So, kata kita letak satu line dekat sini. Okay. Line ni menunjukkan marginal cost untuk firma 1 yang prime lah, yang star katakan. Maksudnya kalau marginal cost telah beralih ke kiri. So sekarang kalau kita perasan, so marginal cost total pun akan beralih ke kiri sedikit lah. Disebabkan marginal cost total ini adalah gabungan di antara marginal cost 1 tambah marginal cost 2. Dapatlah marginal cost total. Kalau marginal cost 1 dah beralih ke kiri, walaupun yang 2 tak berubah, total pun akan beralih ke kiri lah. Sedikit lah. Total pun beralih ke kiri sikit. Okay, dapatlah marginal cost total yang baru. Okay, now kita lihat apa yang akan berlaku. So, daripada keadaan yang baru ini, persilangan tercapai dekat sini, bermaksud kuantiti telah jatuh. Okay, output telah berkurangan lah ya. Daripada ni output yang asal telah berkurangan. Now, kita naik ke atas, harga telah meningkat. Dapat capai tingkat harga yang lebih tinggi lah. So, price telah meningkat. Okay. Kuantiti jatuh, kuantiti total jatuh, price telah naik. What happen kepada kuantiti bagi firma 1 dan firma 2? So, nak dapatkan itu, kita kena tarik ke tepi. Tarik ke tepi. So, kuantiti untuk firma 1 telah berkurangan dan kuantiti untuk firma 2 telah meningkat. So, itu yang kita explain lah. Kuantiti firma 1 telah berkurangan, kuantiti firma 2 telah meningkat. Q1 kurang, Q2 naik. So sebenarnya untuk menjawab soalan bagi C ni, yang paling bagus kita buat melalui gambar raja lah, supaya kita dapat lihat yang dekat manakah perubahan MC berlaku dan apa yang berlaku selanjutnya. Kalaulah korang tak buat gambar raja, nak terus explain susah lah, saya pun tak boleh buat jugalah. It's quite difficult sebab kita nak kena assume keadaan dia macam mana semua lah kan. So lebih baik kalaulah kita lukis gambar raja, barulah kita nampak
perubahan tersebut lah. Okay. So sebelum saya proceed, faham tak dalam pengiraan yang tadi tu? Tu saya laju sangat. Faham. Yang lain okey ke? Okay, tak apa sebab akan ada recording kan, so bolehlah nak tengok kemudian secara slowly. Cuma dia quite confusing sedikit lah. Soalan ini midterm pun ada, final pun ada lah dalam bab ni. Okay. Now kalau lah tak ada sebarang. Okay, kalau tak ada sebarang soalan, okay, saya sambung kepada next bahagian, iaitu berkaitan dengan ni dah settle. Okay, so ini saya dah sentuh dah semalam, so saya just nak recap sedikit lah. Untuk mengukur kuasa monopoli ni, kita boleh menggunakan Lerner Index of Monopoly Power lah. So, Lerner Index of Monopoly Power, dia calculated as excess of price over marginal cost as a fraction of price. So, formula dia adalah L bersamaan dengan P price tolak marginal cost dibahagikan dengan price, ataupun kita boleh letak dalam bentuk elasticity, L bersamaan dengan negatif 1 per elasticity of demand. Okay, negatif 1 per elasticity of demand. Bermaksud apa? Semakin tinggi elasticity, semakin rendah Lerner Index of Monopoly Power lah. Sebab apa? Sama seperti yang saya explain semalam. Kalaulah firma tersebut dia anjal, dia mempunyai keanjalan yang tinggi, dia bebas untuk berubah, bebas untuk apa? Bebas nak tukar barangan lah, nak beli barangan jenis A ke B, dia bebas. So kalau barangan tersebut dia kurang anjal, dia tak ada pilihan, kalau mahal ke dia silakan belilah. So contohnya katakan dia macam let's korang for those yang duduk dekat hostel. Okay. Contoh for example for those yang duduk dekat hostel katakan. Ya. Bila korang duduk dekat hostel, okay. Bila duduk dekat hostel, katakan macam sekarang kan berlaku hujan dan sebagainya kan, korang punya pilihan akan jadi semakin terbatas lah. So mungkin korang kebiasaannya akan makan dekat cafeteria, kafe sen ke kafe lama, kafe baru semua kan. Okay. Cuma katakan harga dekat kafe ni kan, maksudnya harga dia agak mahal ke apa, so price dia quite expensive. Tetapi kurang kebebasan lah. You are not flexible because hujan korang tak boleh nak keluar ke apa, kurang fleksibel. Apabila keadaan ini berlaku, makcik kantin kat kafe tu mereka mempunyai kuasa monopoli lebih tinggi lah. They have higher power. They have higher monopoli power. Bermaksud apa? Kalau orang nak jual kat korang lebih tinggi, ataupun orang nak buat sedikit markup, mereka boleh lakukan kerana korang kurang pilihan dan korang terpaksa beli jugalah. So, bila have higher monopoli power, maksudnya elasticity of demand dia rendah, so dia punya Lerner Index of Monopoly Power dia tinggi lah. Now, katakan korang duduk dekat luar, ada banyak pilihan, so katakan ada satu gerai kedai A. Kalau kedai A dia naik price, dia mahal, tapi dalam keadaan elasticity of demand tinggi, so korang bebas lah. Kalau kedai A mahal, boleh bebas beli kat kedai lain. So bermaksud dia punya Lerner Index of Monopoly rendah. Bila Lerner Index of Monopoly rendah, bermaksud dia nak perbezaan formula dia kan P minus MC over P kan, L. Perbezaan di antara price dengan marginal cost itu rendah. So dia tak boleh nak markup tinggi lah, dia hanya boleh markup sedikit sahaja. Kalaulah dia punya perbezaan di antara price dan marginal cost ni tinggi, dia boleh buat markup dia tinggi. So contoh markup rendah dengan tinggi ni macam rajah ni lah. So ini adalah keluk permintaan yang landai, so anjal. So dia boleh buat markup dia di antara perbezaan di antara saya dah baca nanti. Dia boleh buat perbezaan di antara marginal cost dengan price tu sedikit sahaja, tak tinggi pun. Tapi kalaulah dia curam, kurang anjal, perbezaan di antara marginal cost dengan price tu dia besar lah. So inilah yang dia menunjukkan kuasa monopoli lah dalam 10.2. Okay, biasanya itu sahaja. Dalam kuasa monopoli ni anda
perlu tahu melukis gambar raja. You need to know how to draw figures. Ni kan lukis gambar raja ni, draw figures. And then korang perlu tahu explain. Maksudnya at least korang boleh tunjuklah kan kat sini dia curam, kuasa dia rendah, dia randai, bila dia randai, kuasa dia rendah, bila dia curam, kuasa monopoli dia tinggi dan sebagainya lah. Dan next kita nak lihat kepada apakah 10.2 adalah kuasa monopoli. 10.3 kita nak lihat apakah sources of monopoly power. Apakah sources? Sources ni maksudnya sources of monopoly power. Punca kuasa monopoli. Monopoly power. Okay, punca kuasa monopoli lah. Okay, ada 3 punca kuasa monopoli. Yang pertama adalah elasticity of market demand. Market demand. Inilah yang kita dah lihat tadi lah. Di mana kalaulah keanjalan permintaan dia tinggi, so dia punya kuasa monopoli rendah. Kalaulah elasticity of demand tinggi, kuasa monopoli rendah. Kalaulah elasticity of demand rendah, kuasa monopoli tinggi, itulah sebagainya lah. Okay, yang kedua adalah number of firms. Number of firms. Number of firms ni bermaksudnya apa? Kalaulah firma itu mempunyai lebih banyak katakan ini bukan dalam konteks monopoli semata-mata, cuba anggap dalam konteks bermonopoli ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris monopolistic. Di mana dalam keadaan bermonopoli bukan hanya ada single firma tapi ada beberapa firma lah. Kita andaikan contoh dekat Malaysia, kita ada untuk syarikat penerbangan, kita ada Malaysia Airlines, AirAsia, Malindo dan Firefly, katakan ada 4. So, bila ada 4, maksudnya semakin banyak bilangan company dalam pasaran tersebut, kuasa monopoli semakin rendah lah. So, apabila number of firms meningkat, the monopoly power tu semakin rendah. Monopoly power ni semakin rendah lah. So, kalau number of firms berkurang kan, monopoly power semakin tinggi lah. So, keadaan ni dulu, istilah tahun 2000 macam tu, kita hanya ada Malaysia Airlines sahaja. So, kalaulah nak melancong ke luar negara, mostly naik Malaysia Airlines. So, Malaysia Airlines ada kuasa monopoli yang tinggi. Dia boleh jual harga dengan mahal lah. Tapi sekarang ada banyak beberapa persaingan, competitors. So, kuasa monopoli Malaysia Airlines semakin berkurangan lah ya. Itulah contohnya lah, number of firms. Contoh yang lain, okay, kalau korang lihat pos laju kan, dulu kita hanya ada pos laju saja dalam Malaysia ni. Kemudian sekarang kita ada macam Shopee Express, JNT, pos laju, Ninja Van dan sebagainya. So semakin banyak company-company ni ada, so kuasa monopoli semakin rendah, harga itu semakin rendah lah. Okay. Dan yang nombor 3 adalah interaction among firms. Interaction among firms. Interaction among firms ni bermaksud kalaulah firma itu, di antara firma itu mereka ada interaksi. Ada interaksi contohnya apa? Katakan dekat Malaysia, kita ada, saya guna contoh Kedah ya, istilah kita ada Malaysia Airlines, ada MAS, kita ada AirAsia, and then ada Malindo. Sekarang dah tak ada Malindo, sekarang kita ada Batik ya. Katakanlah kita ada Malindo, AirAsia dan MAS. Katakan 3 company ni mereka buat interactions. Apa maksud interactions? Korang dah pernah belajar kan compute semua? Oligopoly tak belajar lagi ke? Dalam bab, saya ingat lepas ni kot ada bab berapa? Dalam game teori punya bab ada, tapi dalam bab ada bab oligopoly, kita akan belajar berkaitan dengan collude dengan compute dah. Di mana kalaulah ada beberapa firma, sebagai contoh MAS, AirAsia and Malindo, sekiranya mereka ada interaksi sesama mereka, mereka boleh deal supaya harga itu taklah terlalu rendah. Faham tak? Maksudnya kalaulah if they keep on compete, contohlah kan AirAsia nak tawar lebih rendah, MAS nak tawar lebih rendah, eventually diorang kurang untung, consumer untung lah, consumer dapat more benefit. Tetapi sekiranya mereka berbincang, ada interaction, mereka ada deal,
kita buat harga paling rendah pun okey, sewaktu musim, let's say sewaktu Christmas, harga paling rendah pun kita letak 150. So bila ada interaction, mereka ada kuasa monopoli yang lebih tinggi lah. So more interaction, more monopoly power. So benda ni banyak berlaku. Antara contoh yang kerap berlaku adalah oil lah kan, crude oil. So kita ada banyak negara yang mengeluarkan minyak mentah, seperti contoh ada Iran, ada US yang besar-besar ni kan, dan ada Arab Saudi dan sebagainya lah. Malaysia kecil je kan. So kalaulah Rusia dan sebagainya, okay, kalaulah mereka keep on fighting, harga minyak akan semakin rendah lah. Arab Saudi adalah antara negara yang mereka ada sangat rendah dia punya marginal cost. Tak silap dalam $5 per barrel. So they can sell up to lowest $5 per barrel pun mereka still okay. Tetapi bagi negara lain, sebagai contoh bagi US, mungkin dia punya marginal cost sedikit tinggi, mungkin minimum dia boleh pergi adalah $20 per barrel. So perkara ini menyebabkan mereka, kebiasaannya mereka ada deal lah kan, macam dia panggil apa, OPEC dan sebagainya, supaya harga itu tidaklah jatuh mendadak, mereka tidak compete, mereka mengawal kuantiti yang ditawarkan di pasaran dan sebagai contohlah. So itulah contoh interaksi, bagaimanakah interaksi antara firma dapat mengekalkan kuasa monopoli ni lah. Okay. Next, habislah sources of monopoly power. So dalam ni adalah explanation in detail, bolehlah nak lihat lagi explanation dia. Dan ada lagi satu rasanya. Dah. Interaction among firms, number of firms, tu sahaja. Yep. Okay. What is this? Barriers to entry. Tak ada. Okay. Hari ni kita nak lihat the social cost of monopoly powers. Ni dah masih 10, okay, dah masuk 10.4. Saya rasa hari ini saya akan habiskan 10.4 and then 10.30, baru 3:30. 10.4 dan kita akan masuk monopsony. Lagi apa lagi? Monopsony buyer, monopoli dan compare, power, sources dia, dan okay, social cost. Sampai 10.6, 10.7 macam dah tak masuk. Okay. So hari ni saya akan habis sampai 10.6, kemudian kita akan buat exercise. So setelah. Okay, by the way, saya just nak remind lagi sekali, midterm anda adalah pada, untuk mikro saya akan buat pada 5 hari bulan, sebab untuk mikro saya akan buat pada 12 hari bulan lah ya, 12 hari bulan 12 2022, 23. Okay, ni adalah untuk final midterm untuk micro 2. Okay. Untuk econometric saya perlu bincang dengan Dr. Nizam, tapi tarikh yang saya, sebab 14 hari bulan saya tak ada, so high chance untuk econometric kita akan buat on 7 lah. 7/12/2023. Okay. So afterwards kalau ada perubahan ke apa kan, nanti saya akan maklum balik lah. So for now, ini adalah tarikh midterm anda lah. So lepas balik cuti tu, minggu pertama lepas balik cuti tu akan ada midterm untuk econometric, minggu kedua tu akan ada midterm untuk mikro. Dan untuk mikro, seperti saya dah maklum, akan ada 60 soalan objektif MCQ, 1.5 jam, 1 hour 30 minutes. Nantilah saya tengok, for now saya nak set 1 hour 30 minutes for 60 questions. Untuk econometric ni ada dalam 5 soalan, tetapi akan ada pecahan kat bawah tu lah. Sorry, 5 ke? 1, 2, 3, 4, 5, around 5 soalan. Dia dalam 1 hour 30 minutes jugalah. Nanti saya akan inform balik, ataupun korang boleh tunggu maklumat daripada Dr. Nizam nanti lah. Okay. Kita sambung. Okay, the social cost of monopoly power. Apakah kos sosial daripada kuasa monopoli ni? Ayo. Okay, dalam pasaran persaingan sempurna, kalau AR, MR kita straight line je lah kan. So dalam pasaran persaingan sempurna, kita tiada kos kepada pengguna lah. Tiada social cost. Sebab tidak wujud dead weight loss, seolah-olah demand dengan supply dia intersect dengan sangat cantik, tidak berlaku sebarang masalah lah. Dalam kes monopoli, kenapa berlaku masalah? Kenapa adanya social cost ini?
Kerana harga bukan ditetapkan pada intersection di antara demand and supply. Okay, sebab, okay, now I tunjuk, okay. Katakan, warna hijau lah, okay. This is demand, and then we have supply. And then the intersection dekat sini, okay. Kawasan dekat sebelah atas adalah kawasan consumer surplus, semua ni adalah consumer surplus. CS. Kawasan sebelah bawah ni semua adalah PS. So, tidak berlaku pun sebarang dead weight loss lah, ya. Maksudnya, kuantiti memang dekat intersection demand dengan supply, harga pun pada intersection itu. Tetapi, seperti kita dah belajar dalam bab sebelum ini, kalaulah pada demand dengan supply, walaupun ada berlaku demand and supply, kalaulah kerajaan buat minimum price ke, maximum price ke, okay, katakan kerajaan buat minimum price, katakan. So, berlakunya lah yang dead weight loss lah kan, sebab consumer surplus dah berkurangan, producer surplus dah berkurangan. So, eventually berlaku dead weight loss kat kawasan triangle lah, macam itulah. Okay. Keadaan yang sama berlaku dalam bab ini, di mana katakan saya ada keluk saya ada AR, MR. Okay, this is my AR, this is my MR, marginal revenue. And then saya ada satu keluk MC, marginal cost. Okay, intersection tercapai pada kalaulah kita lihat pasaran persaingan sempurna, MC bersama dengan MR lah kan. Pasaran persaingan sempurna, dia pakai price equals to marginal cost, dan disebabkan price bersamaan dengan AR bersamaan dengan MR, so dia boleh je tulis MC so MR lah, it's the same thing lah. Okay. Tetapi dalam pasaran monopoli, dia masih pakai MC MR ni juga, so MC dengan MR intersect dekat sini. Okay. Tetapi harga, nak dapatkan harga, dia kena tarik ke atas. Okay. Dekat sini dia akan dapat harga, price dia, dan dapatkan kuantiti, dia tarik ke bawah. Dapatlah kuantiti dia. Okay. Ini adalah untuk pasaran monopoli. Okay, now, dekat manakah, kalau based on rajah ini, dekat manakah kedudukan keseimbangan pasaran persaingan sempurna? Kita kena lihat price bersamaan dengan marginal cost. Okay, untuk dapatkan pasaran persaingan sempurna, dia intersection di antara price dengan marginal cost. So, price adalah keluk AR, keluk demand curve, marginal cost kat sini lah kan. Okay, so inilah intersection di antara price iaitu AR dengan MC. So, ini adalah price untuk perfect competitive markets, dan ini adalah quantity untuk perfect competitive markets. So, now kita nak lihat dekat manakah kawasan consumer surplus and producer surplus lah kan. So, katakan rajah ni, saya buatlah dia sampai hujung ni, sampai ke hujung ni. Okay, macam itulah. Okay, saya just rupa tak berapa cantik. Cuba andaikan dia satu straight line je lah ya. Cuba andaikan. Okay, can I just... Oh my god, dia padam semua. What happened? Aduh. Okay lah, macam itulah. Okay. Now, di manakah kawasan consumer surplus and producer surplus untuk perfect competitive market? So, kawasan consumer surplus, ingat kawasan consumer surplus, dia selalu di bawah, kalau kita tengok macam ni kan, dia akan always berada dekat bawah keluk permintaan. Bawah keluk permintaan, tetapi dekat atas harga ni, price. Okay, di bawah keluk permintaan, tetapi akan always dekat atas harga. Inilah kawasan dia lah. Maksudnya ni kawasan dia lah. Okay. Bawah demand, atas price. Sama juga kat dalam ni. Yang ini adalah keluk permintaan lah. AR adalah keluk permintaan. So, dia akan berada dekat bawah keluk permintaan tetapi dekat atas harga. So, ini adalah luas kawasan consumer surplus untuk monopoli. Because this is harga monopoli, ini adalah keluk demand. So, di bawah harga dekat atas price lah. So, sama juga dekat sini lah. Cuma dekat sini dia tak tunjuk kawasan. Dia tunjuk kawasan perubahan sahaja. Tapi so, kita tengok dekat sini dahulu lah ya. So, now dekat manakah kawasan producer surplus bagi monopoli? So, kawasan producer surplus adalah dekat atas. Always. Kawasan producer surplus mestilah dekat atas keluk penawaran. Tetapi still dekat bawah harga. Ini memang korang kena ingat juga lah ya, ataupun kena cuba fahamkan lah. So, that's why bila kita beralih pada keluk macam ini pun korang boleh identify. Keluk marginal cost adalah equivalent to keluk penawaran. So, dia akan berada dekat atas keluk. Katakan yang ini saya sambung sampai bawah katakan. Okay, dia akan berada dekat atas keluk penawaran tapi dekat bawah harga.
sampai sinilah. Ini adalah kawasan, sampai sinilah. Alamak Sekejap saya buat 4 segi. Okay, katakan dia dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ni semua ni. Ini adalah kawasan producer surplus. Mana kawasan consumer surplus? Yang warna hijau ni. Hijau ni adalah kawasan consumer surplus. Okey. Now, so kita perasan akan adalah kawasan yang tidak dimiliki oleh sesiapa lah kan. Ni nampak ni. Kat tengah-tengah ni adalah kawasan debt weight loss. Inilah kita letak kawasan B dengan C tu lah. Debt weight loss lah. Okay, now untuk kalaulah korang nak explain sama seperti gambar rajah yang ini, dia ada A, B, C kan. Sebab dia nak buat ini adalah teluk ni dia dah melompat satu langkah lah, di mana sepatutnya at first kena ada rajah yang perfect competitive punya equilibrium, second kena ada rajah yang monopoli, kemudian barulah ada rajah changes. So yang ini yang saya buat ni adalah untuk monopoli. Yang saya buat ni adalah untuk pasaran monopoli lah. Monopoli. Okay. Hijau ni adalah CS. Yang ini adalah PS. Yang ini adalah debt weight loss. Debt weight loss. Okay. Kenapa kawasan ini disebut dekat dalam nota tu dipanggil sebagai A? Sebab kalaulah kita lihat kepada pasaran perfect competitive markets, dia start daripada sini sampai sini. Ini adalah luas kawasan consumer surplus untuk perfect competitive markets. Tapi dalam monopoli tinggal ini sahaja. So maksudnya consumer dah kehilangan kawasan A dan kawasan B lah. Consumer kehilangan. Bagi producer pada asalnya daripada sini sampai sini sahaja. So producer dia hilang kawasan C sahaja tapi dia dapat A. So A ni kita kenali sebagai redistribution effect. Redistribution lah. Dia telah diagihkan semula. Redistribution effect. Telah diagihkan semula pada asalnya milik pengguna, telah diagihkan kepada pengeluar. B dan C adalah debt weight loss. Okey. Itulah dapatlah gambar rajah ni lah ya. So boleh ke? Doktor. Ya. Boleh ulang balik tak? Boleh ulang balik. Okey. Yang dia hilang-hilang tu. Yang hilang-hilang gambar rajah ni? Yang AA tu. A ni okey tak apa. Saya buat balik sekejap. Okey. Katakan sebab apa? Sebab saya pun lupa nak lukis gambar rajah untuk pasaran-persaingan sempurna tadi. Okey. Tak apa, saya buat balik. MR, AR, and then MC. Okay. This one lebih tepat. Okay. Now kita start balik. Yang ini adalah keluk marginal revenue, ini keluk average revenue, ini keluk marginal cost. Now, first kita nak lihat dalam pasaran persaingan sempurna lah, perfect competitive markets. Keseimbangan tercapai pada price bersamaan dengan marginal cost. Price bersamaan dengan keluk AR ni lah. So, intersection di antara AR dengan marginal cost, dekat sini adalah intersection dia. Okay. Jangan confuse. Okay. Kenapa kita tak ambil pada MC bersamaan dengan MR? Sebab sebenarnya syarat dia adalah price bersamaan dengan marginal cost. Tetapi dalam case pasaran persaingan sempurna, price is also equals to AR, is also equals to MR. Sebab tu kita ambil MC bersamaan dengan MR. Sebab itulah. Tapi dalam konteks monopoli, bermonopoli, oligopoli semua, kita memang ambil MC bersamaan dengan MR untuk dapatkan kuantiti. Untuk dapatkan price, masih ikut AR juga. Itulah ya. Okay. Now, kita dapat, kat sini adalah kita punya price untuk competitive markets. Saya tarik ke bawah ni, saya akan dapat kuantiti untuk competitive markets. Okay, first, cuba kita tunjuk manakah luas kawasan consumer surplus. Semua dekat sebelah atas ni. Saya pakai warna hijau lah ya. Okay. Semua kawasan triangle ni, saya buat segitiga je, saya tak lorikkan. Semua kawasan segitiga ni adalah kawasan consumer surplus. Sebab apa? Dia dekat bawah, yang ni kan, AR kan bersama dengan demand kan. Di bawah demand, di atas price. So inilah semua. Okay, untuk dapatkan luas kawasan producer surplus, dia adalah kawasan kat bawah ni. Sebab kawasan producer surplus, atas keluk penawaran, di bawah harga. Di atas keluk penawaran tetapi di bawah harga. So semua ni lah kawasan ni. So dalam kes ini, dalam kes competitive markets, tidak wujud sebarang debt weight loss. Tetapi sekarang kita berada dalam konteks monopoli. Dalam monopoli, keseimbangan kita ambil pada MC bersamaan dengan MR. Okay? MC bersamaan dengan MR kat titik ni. Saya pakai pen merah lah. Okay, pada titik ini MC bersamaan dengan MR. So kita tarik ke atas
tarik ke atas dan tarik ke bawah. Tarik ke bawah dapatlah kuantiti monopoli. Tarik ke atas ni untuk saya dapatkan berapakah price monopoli. Price monopoli. Okay. Now barulah kita nak lihat dekat manakah kawasan consumer surplus dan producer surplus untuk monopoli. So, sekarang saya lorikkan. So dia masih dekat bawah kelop permintaan tetapi dekat atas harga monopoli. So dia kat sini. Tak. Okay, now kita dapat lihat pada asalnya kan consumer ni daripada sini sampai sini. Dan consumer sampai sini sahaja. Bermaksud consumer dah kehilangan kawasan A ni dan juga kawasan B ni. Now kita lihat producer pula. Producer pada asalnya kan semua ni sekali. Sekarang producer dapat jual pada harga yang lebih tinggi. So producer dia akan dapat, kawasan dia akan dapat kat sini. Hitam ke? Tak, warna kuning lah. Okay, producer akan dapat dekat bawah harga ni. Semua ni akan jadi kawasan producer. Semua ni. Okay, tentulah. Bermaksud kawasan A ni pada asalnya milik pengguna telah menjadi milik pengeluar. Okay. So A itu sebab itu dikenali sebagai redistribution effect lah. Untuk B dengan C ni, B pada asalnya milik pengguna, pengguna dah hilang kawasan B. Dan kawasan C ini pada asalnya milik pengeluar, pengeluar dah kehilangan kawasan tersebut lah. Kalaulah kita nak tengok berapakah changes in consumer surplus bersamaan dengan consumer hilang kawasan A, hilang kawasan B. So negatif A, negatif B. Negatif ni bermaksud dia hilang lah. Kalau kita nak dapat berapakah perubahan welfare untuk producer surplus, changes in producer surplus bersamaan dengan untuk producer dah telah kehilangan kawasan C tapi dapat A. So dia dapat A positif, C negatif. A minus C. Berapakah changes in welfare? Changes in overall welfare. Maksudnya kita kena tambahkan CS plus perubahan CS, kita tambahkan perubahan PS lah. So perubahan CS tadi negatif A minus B, tambahkan A, tolakkan C. Dapatlah total bersamaan dengan negatif B minus C. Sebab itulah changes in welfare ini menunjukkan deadweight loss lah. Bermaksud secara keseluruhan dalam ekonomi telah kehilangan kawasan B dan C. Itulah berlaku lah. Okay. Okay, rajah ni memang agak penting lagi. Korang perlu tahu, boleh lukis manakah kawasan CS, PS, manakah keseimbangan untuk perfect kompetitif dan manakah keseimbangan untuk pasaran persaingan sempurna. Dan kita lihat kepada dah bila rajah ni lahir, rajah ni dah settle. Cuma kan kalau korang pasal kat sini dia buat marginal cost yang agak melengkung lah kan. Tetapi dalam exam takkan bagi yang jenis melengkung, dia akan bagi jenis yang straight line sahaja. Sebab apa? Supaya kita boleh lukis dan kita ada soalan apa ni? Statistik pun 12 apa benda tu? Midterm, Doktor. Oh, midterm. Ya ke? Statistik. Ya. Statistik senang je kan? Sekejap Statistik pun 12. Statistik pun 12. 12, 20. Kalau bukan 12, kita perlu buat pada hari Ahad. 10 boleh ke? Ahad kita ada kelas pada pukul 12 sampai 1. So saya akan lanjutkan sehingga 1:30 macam tu lah. So 12 hingga 1:30 ataupun kita buat lanjut sampai pukul 2 pun tak apa. Tak apa, sampai 1:30 je. Boleh tak? Dan saya mesti kena buat juga macam mana pun. Either I change to 10 ataupun saya proceed pada 12 lah juga. Kemudian CSPS dah settle. Okay, now kembali kepada slide kita. Okay. Kita dapatkan ni semua. Kita lihat rent seeking. Sekejap, tinggal rent seeking. Okay. Apa maksud rent seeking? Rent seeking ni dalam ekonomi
Rent seeking adalah satu aktiviti yang dijalankan oleh pengeluar untuk mengekalkan kuasa monopoli lah. Ni okay, dia adalah spending money in socially unproductive efforts to acquire, maintain or exercise monopoly. Rent seeking. Okay. Bermaksud, maksudnya firma ni, dia spend duit, tetapi on perkara-perkara yang tidak produktif. So tujuan dia spend duit untuk perkara yang tidak produktif ni adalah untuk mengekalkan dia punya purpose dia, tujuan dia adalah untuk mengekalkan kuasa monopoli. Kekalkan kuasa monopoli. Apakah contoh perkara seperti ini? Katakan, kat Malaysia ada banyak je contoh-contoh, tapi banyak yang bersifat agak politically lah. Cuba andaikan, katakanlah korang nak jadi seorang pengeluar yang monopoli lah ya. Korang nak buka tender buat projek tebatan banjir dekat UMT lah. So kita nak buat satu projek tebatan banjir. Tebatan, do you know what is tebatan? Yang macam nak bukan jambatan. Tebatan banjir ni nak dia macam apa dia panggil, apa bahasa Inggeris dia, flood mitigation kot. Flood mitigation ke apa tak ingat. Dia macam nak buat projek supaya nak mengelakkan, mengurangkan, supaya ada saluran air yang proper macam tu lah. Okey, projek tebatan banjir lah. Okey, katakan kita nak buat satu projek tebatan banjir dan kita nak jadi seorang yang ada kuasa monopoli. So kita buat apa? Kita spend duit untuk perkara yang tidak produktif. Sebagai contoh, katakanlah UMT yang nak bagi projek ini, kita buat apa? Kita tiba-tiba kita kata UMT, kita nak sponsor pelajar makan. Okay? Maksudnya we spend money bukan on, dia sangat tak produktif pun. Ataupun tiba-tiba kita kata kita nak sponsor UMT, nak belikan UMT TV baru untuk UMT. Ini banyak berlaku dekat mana-mana tempat lah ya. Sebenarnya dalam bahasa lain ni adalah rasuah lah. Okay? Rasuah supaya dia nak kekalkan kuasa monopoli lah. Kerajaan, mana-mana kerajaan lah, apa-apa color party pun banyak dia buat benda macam ni. Tujuan dia adalah untuk mengekalkan kuasa monopoli lah ya. So kalaulah mereka ada nak buat satu projek, nak kekalkan power, mereka spend duit lah. Kadang-kadang mereka spend duit tu guna bahasa yang nice, secara sedekah ke ataupun secara hadiah ihsan ke. Tetapi most of the time there is a in-kind punya corruption lah. Supaya dia nak bagilah makan ke, bagi TV, bagi belanja perabot ataupun bagi kereta dan sebagainya. Maksudnya dia spend duit, benda ni adalah tidak produktif kan. Dia tidak meningkatkan dia punya kuantiti yang dihasilkan ke, tidak produktif pun, tetapi untuk mengekalkan kuasa monopoli. Inilah disebut sebagai rent seeking. So contoh yang diberikan ni adalah Archer Daniels Midland Company ni, dia lobby Clinton administration ni masa Clinton punya kerajaan lah, untuk supaya mereka membuat regulations requiring that the ethanol used in motor vehicle fuel be produced from corn. Okay, so why? Because ADM had a near monopoly on corn-based ethanol production, so the regulation will increase its gain from monopoly power. So even dekat Malaysia pun banyaklah kes-kes macam ni. Maksudnya dia encourage kerajaan. Kalau korang masih ingat dekat Malaysia dulu kita ada yang kalau dekat jabatan kerajaan kita ada, dia panggil apa, 5S if not mistaken lah. 5S ke apa benda yang macam dia macam bersih dan sebagainya, benda macam tu lah kan, clean dan sebagainya. So benda-benda ni dia akan ada audit, dan eventually bila diorang perasan kerajaan buat this kind of regulation sebab nak bagi one company power supaya mereka boleh lakukan audit. This is banyak benda lah, even kat Malaysia ke negara lain ke banyak buat. Even macam ada certain aktiviti kerajaan yang dilakukan menyebabkan adanya rent seeking yang dilakukan lah, banyak lah. Local government, state government, and also from the perspective of federal government pun ada jugalah. Okay. So
untuk resiko ni bukan tak ada pengiraan ke apa, just kita perlu fahamkan ianya adalah satu bayaran ke ataupun kita spend duit ke untuk aktiviti yang tak berfaedah tetapi sebenarnya untuk mengekalkan kuasa monopoli. Sama juga katakan tiba-tiba macam kalau lah dekat Melaka, if you perasan dekat apa, I know this thing because dulu I intern kat sana lah kan. Dekat dengan Melaka Central tu kan ada billboard yang besar-besar Mami Monster lah ataupun on Jack and Jill apa, Jack and Jill tu semua kan. Actually diorang diminta untuk bayar itu, so dia ada isu corruption kat situ tau. The purpose is untuk mengekalkan kuasa, something like that, ataupun untuk mengekalkan bukan kuasa, mengekalkan monopoli, and then in terms of regulation dia ada faktor-faktor tu lah. So they need to, sometimes they are unwilling pun, tetapi our state government and the local government buat benda macam tu. So adalah isu-isu macam tu. Okay. So banyak je kat Malaysia. Dan ini adalah price regulation. Sekejap Saya nak tengok ada yang saya tak masuk. Okey. Kalaulah dalam pasaran bebas katakan harga ditentukan berdasarkan pada persilangan MC dengan ni adalah MR kan. Okey. Pada persilangan MC dengan MR dekat titik sini, okey. Kita tarik ke bawah dapatlah kuantiti monopoli, kita tarik ke atas dapatlah harga monopoli. Now, untuk price regulation, kalau dekat sini apa yang dimaklumkan kan, maksudnya kalaulah dibiarkan tanpa sebarang kawalan, monopoli akan mengenakan price M dan kuantiti M. Tetapi kalaulah kerajaan mengenakan price ceiling maksud dasar harga maksimum. Okey. Maximum price punya polisi. Maximum price punya polisi. Okey, dasar harga maksimum di mana dia mengenakan harga sedikit rendah berbanding harga monopoli. Itulah still they will still profit, tetapi harga dia punya keuntungan telah berkurangan lah ya. Untuk dapat I think saya tak explain sebelum ni. Okay. Untuk dapatkan keuntungan dalam monopoli, kita kena lihat jarak. Ini adalah kedudukan bagi AR. Ini adalah average cost. Okay. Dia punya jarak di antara AR dengan AC ni adalah untuk mewakili keuntungan lah. So profit dia adalah kawasan empat segi ni. This is area of profit. Dalam monopoli ya. Ni area profit. Okay. Dalam kalaulah kerajaan buat regulation seperti ini, area of profit dia akan, ni jarak di antara AR dengan AC kat sini kan, dia akan berkurangan lah. So profit dia telah berkurangan lah. AR dengan AC itulah. So sebab itulah sometimes it's not easy untuk government buat ini kan, kalau lah monopoli lah kan. Sometimes because dia akan menyebabkan keuntungan telah berubah lah. Not really important pun benda ni. Okay. Ya, ini katakan okay, tadi dia buat price regulation dia kurang kepada P1. Katakanlah kerajaan kurang lagi kepada P2. Pada P2 intersection berlaku dekat sini, marginal cost, average cost dekat sini. The firm still profit tapi keuntungan telah berkurangan lagi lah kan. Because jarak dia berlaku dekat sini. Ni adalah profit dia lah. Ni adalah profit dia. Beza di antara AR dengan AC. AR dengan AC. Okay. Dia firm still profit, dia keuntungan telah berkurangan. Yang ini adalah bersamaan dengan harga yang ditentukan kalaulah pasaran itu dalam competitive markets lah. Pasaran persaingan sempurna. So, ni adalah dia punya harga dia. Now, dia boleh nak kurangkan lagi kepada P3. Tetapi lowering price further to P3 reduces output to Q3 and shows a shortage of. Katakan kalaulah price dikurangkan lagi kepada P3, pada harga P3 intersection di antara MC dengan MR, pada harga P3, pada harga P3, okay, ini adalah intersection dia pada kuantiti 3 dan dia punya kuantiti 3 prime ni adalah untuk dapatkan apa ni? Sekejap. Bukan lah, pendukung shortage kat sini.
Saya berapa komputer ni? Q3Q and Q3Q prime. Dia berlaku shortage. I'm not sure kenapa dia inform berkaitan dengan shortage ni. Cuma sebenarnya dekat sini, dia just nak inform bahawa kalaulah harga itu kan, katakan price berada dekat pada tingkat harga P4, I just undo back ni. Discard. Let's say pada harga P4, okay, pada harga P4 kan, price itu berada pada minimum of average cost lah kan. So dekat sini, dia punya untung revenue bersamaan dengan cost, so untung bersamaan dengan sifar lah. So ini adalah dia punya disebut sebagai lowest price yang pasaran boleh kenakan lah pada harga P4. Tetapi kalaulah dia lower than P4, dia dah rugi, dia memang takkan produce langsung lah. So itu adalah untuk penetapan harga dia. Cuma berkaitan dengan Q3 shortage ni saya refer balik. Saya pun tak ingat sebab apa. It is not shortage. Taklah. Natural monopoly untuk sebelah bawah ni, graf ni tak payah tumpukan sangat. Cuma untuk pemahaman ni agak penting lah, ya, adalah kata pemahaman ni. Untuk pemahaman, natural monopoly dalam simple words kan, dia adalah kuasa monopoli yang diperoleh secara semula jadi. Sebagai contoh, maybe kita ambil 10 years back, Malaysia ada natural monopoly dalam palm oil. 10 years back lah, 10 or 15 years back. Sebab apa? Tanah dekat Malaysia ni sangat sesuai untuk penanaman kelapa sawit dan sebagainya. So kita ada secara naturally, kita ada natural monopoly untuk palm oil. Ataupun Malaysia juga ada natural monopoly untuk natural gas. Walaupun ada beberapa negara yang ada natural gas, tapi kita adalah negara yang agak besar juga lah natural gas. Ataupun yang lain adalah Malaysia juga ada juga monopoli on ada satu substance, so dia macam rare earth mineral, di mana kita ada natural monopoly lah sebab barangan tersebut hanya ada dekat negara kita secara semula jadi, itulah. Ataupun dia ada dekat sebuah tempat itu disebabkan kos yang lebih rendah. Right now Indonesia ni dia ada natural monopoly dekat palm oil. Sekarang ni Indonesia lah. Sebab apa sekarang Indonesia ada natural monopoly? Sebab sekarang ni Indonesia dia dapat keluarkan palm oil tu dengan harga yang lebih rendah. So maksudnya bukannya monopoli ni bukan disebabkan oleh sebarang regulation ke apa ke, tapi secara naturally dia dapat kuasa tu disebabkan mereka ada lower labor cost. So kalaulah firm can produce the entire output of the market at a cost lower than what it would be there if there were several firms. Cuma dalam case, even in this case pun, bukannya Indonesia seorang je lah yang buat barangan tu lah kan, adalah beberapa negara juga yang eksport. Sebagai contoh, Malaysia negara yang kedua terbesar lah. Raja ni tak. Regulation in practice, tak ya. This one dah masuk on monopsony lah. Monopsony bermaksud, mana maksud dalam ni? Maksud monopsony adalah keadaan di mana kita ada hanya single buyer. So kalau single buyer maksudnya yang seller yang nak jual tu ramai, many seller, tapi single buyer. Maksud single buyer, dia adalah satu keadaan, katakan kalau kita sebagai contoh yang the nearest example memang ni lah, solar lah. I cannot think of other example yang mana hanya seorang saja yang membeli. Seorang sahaja membeli. Remember, saya tak dapat jumpa lah contoh lain. Ataupun katakanlah kita ada apa benda yang dekat Kuantan kat Gebeng tu, apa benda yang rare earth mineral yang diorang extract tu, apa nama mineral tu. So let's say lah sebagai contoh, katakan ada satu company A sahaja yang katakan kita ada satu company A. Company A sahaja yang ada abilities untuk
process that rare earth mineral. Ataupun kalau kita nak lebih tinggi sikit, macam kita anggap apa, for a nuclear tu kita perlukan apa? Dia punya tu, content dia tu. Oh, tak ingat dah. Apa benda? Tak ingat dah. I'm getting old. Okay. Benda tak ingat. Katakanlah ada certain mineral ni, kalau dia sangat rare, tak ramai orang yang boleh beli, tak ramai orang yang boleh proses, menyebabkan hanya boleh jual kepada seorang ni sahaja. Dalam kes Malaysia, sebenarnya TNB lah ya. Sebab apa TNB? Kalau lah rumah kita ada pasang tenaga solar yang bukan solar grid, solar panel tu kan. Solar ni kalau lah rumah korang ada lampu solar yang pasang kat halaman rumah tu, sebenarnya tu masih solar panel, tetapi itu tidak dapat menjana tenaga yang besar lah. Iaitu yang beli kat Shopee tu lah kan. Tapi kalau lah dekat rumah korang ada solar panel ni yang harga dekat 20-30 ribu ni, around 30k, 20k kat Malaysia ni. Kalau lah ada this one, kebiasaannya dia dapat menjana elektrik. Dia dapat menjana tenaga solar, ada converter sebagainya lah kan. Eventually dapat convert kepada tenaga elektrik lah. Okay, so excess elektrik ni korang boleh jual kepada TNB. So let's say lah kan, katakan individu A boleh jual, individu B boleh jual, individu C boleh jual. Semua orang yang ada akses boleh jual lah. So sebenarnya TNB bukannya bayar duit, TNB macam bagi, dia macam apa panggil, macam rebate kepada bayaran bil elektrik kita lah. Tapi itu pun ada expired for 2 years dan sebagainya lah. So ini adalah contoh seorang sahaja yang membeli tetapi ramai orang yang nak menjual. So itulah keadaan monopsony lah. Okay. Kalau monopsony, single buyer, many seller. Kalau oligopsony, market with only a few buyers. Maksudnya kalau ada beberapa yang nak membeli tu, kita sebut sebagai oligopsony. Ini tak silap saya, tak pakai pun term money afterwards, tapi adalah term money oligopsony. So, kalaulah dalam kes, kalau monopsony, kalaulah kita nak sebut sebagai in term of seller, kita ada monopoly lah kan. Monopoly ni keadaan di mana kita ada single seller, many buyer lah, terbalik lah. Oligopsony, yang dalam kes ni kita ada oligopoly. So oligopoly memang kita belajar lah ya, dalam mikro pun belajar, dalam international economics pun akan belajar, mikro 3 pun ada juga. Okey. Kemudian anda perlu faham apa yang dimaksud sebagai monopsony power, buyer's ability to affect the price of a good. So dalam monopoli tadi, kita nak kata yang monopoli power kan, monopoli power. Bila kita sebut monopoli power, bermaksud kuasa penjual lah, seller lah kan. Kuasa penjual mempengaruhi harga. Tapi apabila kita sebut monopsony power, kuasa pembeli mempengaruhi harga. Benda yang sama je sebenarnya, just terbalikkan penjual dengan pembeli je. Okay. Monopsony power, kuasa pembeli mempengaruhi harga. Sebab itulah dalam konteks TNB tadi kan, TNB dia boleh decide lah, maksudnya nak bayar pada harga berapa, maksudnya kita sebagai penjual, kita sebagai menjual tenaga elektrik tu tak ada kuasa, dia lah yang boleh tetapkan. Itulah masalah, bukan masalah juga, tapi one of the issue juga lah kan. Mungkin kerajaan nanti, kerajaan memang ke arah itulah, maksudnya mereka macam nak menarik lebih banyak pelabur masuk ke dalam negara supaya even in terms of solar ke renewable energy ke banyaklah yang boleh supply itulah. Okay. Marginal value adalah additional benefit. Okay. Marginal value adalah additional benefit derived from purchasing one more unit of good. Bila kita sebut marginal ni, dia mesti akan ada additional lah. Okay. So daripada total value ini, terdapatkan marginal value bersamaan dengan total value ataupun kita bahagikan dengan perubahan total value divided by perubahan quantity. Dapatlah marginal value lah. Sama juga marginal expenditure bersamaan additional cost of buying one more unit of a good. So nak dapatkan ni adalah total expenditure marginal expenditure bersamaan dengan differentiate total expenditure kepada this is the same thing lah.
Cuma dalam the first slide, in this slide, kita tak tengok lagi formula dan explanation in detail. Nanti dekat bahagian belakang nanti akan ada lah in detail. Macam mana semua. Okay. Kemudian average expenditure adalah price paid per unit of a good. Dalam apabila kita sebut sebagai, okay, kenapa okay? Dalam apabila kita sebut sebagai kalaulah kita apabila kita sebut sebagai dalam kes monopoli kan, monopoli, kita lihat kepada AR, kita lihat kepada MR dan kita lihat kepada MC. Okay, ini dalam kes monopoli. AR adalah average revenue, MR marginal revenue dan MC marginal cost. So ini ketiga-tiga ni dalam konteks pengeluar. Tapi kita sebut sebagai monopsony, kita lihat bukan monopsony ni buyer, pembeli lah kan. Kita lihat dalam konteks pembeli. Okay, monopsony ni kita ada marginal value, additional benefit from the, so kita ada marginal value, sorry, kita ada marginal value, dan kita ada marginal expenditure dan kita ada aggregate expenditure. Okay, so marginal value ni dia bersamaan dengan marginal cost, marginal expenditure ni sama seperti marginal revenue, aggregate expenditure ni sama seperti average cost, average revenue, hampir sama lah konteks dia. Okay, so itulah. Now kita masuk kepada rajah untuk tentukannya. Okay. Dalam kalau in the competitive buyer takes market price P as given, therefore marginal expenditure and average expenditure are constant and equal. Dan dalam competitive seller takes price as given, marginal revenue and average revenue are constant and equal. Ini adalah competitive seller. Competitive seller ni dalam erti kata lain kalau kita nak sebut sebagai pasaran persaingan sempurna. Pasaran persaingan sempurna. Yang ini adalah competitive buyer. So apa competitive buyer? Competitive buyer. Competitive buyer. Competitive buyer, competitive seller. Sekejap eh. Inilah. Dalam pasaran persaingan sempurna, ramai orang nak menjual lah kan. So, competitive seller, ramai yang nak jual. Ini dalam kes pasaran persaingan sempurna lah, competitive markets. Ramai orang nak menjual. So, kalau AR, MR ni dia telah diberikan, harga telah diberikan, kita just ambil sahaja yang mana intersect dengan MC dapatlah kuantiti. Simple. Dalam kes monopsony, ni monopsony ni. Okay, dalam kes monopsony, marginal expenditure dengan aggregate expenditure diberikan kerana terdapat ramai orang yang nak menjual. Hanya seorang saja nak membeli lah kan. Ramai nak menjual. So intersection di antara ME dengan MV ni dapatlah kita punya kuantiti dan dapatkan price. So kena ingat yang sebelah kiri ni adalah monopsony, sebelah kanan ni adalah perfect competitive ataupun competitive market lah. Benda yang sama lah lebih kurang. Okay. Apabila kita buat monopsony punya keadaan, kalau ME dengan AE straight line. Apabila kita buat monopsonis, ME dengan AE tidak straight line. Sebab apa? Anyone can explain ataupun saya rasa dah terangkan apa beza di antara monopsony dengan monopsonis. It's somehow similar. Okay, apabila kita sebut monopoli dan monopolistik. Apa beza dia? Monopoli seorang sahaja yang menjual, one seller lah kan. One yang seorang dia yang menjual. Monopsonis ada few menjual lah. Let's say kita tak tiga. A few lah kan. Tak semestinya tiga tapi ada a few. Few lah. Few seller. Okay. Maksudnya bukan not a single tapi ada beberapa lah. Okay, kalau lah nak sebut contoh dekat sini ni adalah TNB, dekat sini adalah macam AirAsia Mas sebagainya lah. AirAsia Mas. Okay. Kalau lah nak buat monopsony, okay, dalam kes monopsony,
kita hanya ada satu sahaja buyer kat sini. Okay, case masih TNB juga, sebab TNB juga yang beli elektrik. Tapi kita ada monopsonis. Monopsonis, maksudnya monopsonis ni adalah ada a few buyer. Tu je. Maksudnya, sebab itulah kalaulah dia a single buyer ni memang dia marginal expenditure, aggregate expenditure straight line. Tapi bila ada a few, dia akan jadi macam ni lah. Sorry. Dia akan jadi something like this lah. ME dengan AE tu lah. AE dengan ME tu. Sebab itulah dekat sini AE bersamaan dengan ME. That's why adalah sedikit perbezaan di antara monopsoni dengan monopsonis. Now, ini adalah keadaan monopsonis buyer. So the market supply curve, maksudnya average expenditure curve AE, because average expenditure is lies is. Sekejap. Saya rasa saya silap ni. Competitive buyer, ramai yang membeli. Okay, ramai yang membeli. Ramai yang menjual. Ramai yang membeli. Competitive buyer, ramai yang membeli. Tapi dalam monopsoni bukan competitive buyer, dia satu single buyer. Sebentar. Okey. Kita lihat one by one dahululah. Okey, kata yang first kita nak lihat pasaran persaingan sempurna. Kita compare dengan monopoli. Okey, tak apa, dalam hari ni kita buat slow sikit. Dalam 4.20 dah. Okey. Pasaran persaingan sempurna, kalau kita ada straight line je, P bersamaan dengan AR bersamaan dengan MR. Dalam monopoli, kalau kita adalah macam ni lah. AR macam ni, MR macam ni lah. So, ni adalah AR, ni adalah MR. Okay. So, keadaan kat sini kita hanya ada many seller, many buyer. So, dia adalah competitive lah kan. Sebut sebagai competitive seller. Competitive seller. Okay, keadaan kat sini dia adalah single seller. Saya silap tadi. Okay. Single seller. Seorang je yang menjual lah kan. Single seller. Okay, now kita lihat kepada monopsoni. Okay. Katakan ini adalah keadaan monopsoni. Okay, dalam keadaan monopsoni, dia akan ada ME dengan AE yang MR dengan AR kan dia macam dia it's not a straight line lah kan. So dia pun bukan satu straight line lah, dia something like this lah. Akanlah ada, I think here is ME and then this one is AE. Okay, so the same goes, kenapa tadi dekat sini ada satu straight line tu? Straight line ni adalah untuk case competitive buyer. Tapi kita monopsoni adalah single buyer. So competitive buyer ni bermaksud ramai yang nak membeli. So dia sebab graf tadi dia buat kat sini AE bersamaan dengan ME. Sebab dia konteks dia sama je dengan pasaran persaingan sempurna. Tetapi dalam monopsoni kita hanya ada single buyer. So kalau kena buat macam ni ya. Maaf saya tersilap tadi. Rajah kena buat macam ni lah. Okay. So ini anggap sebagai monopsoni lah. Okay. Because kalau okay. Okay. So intersection di antara ME dengan MV, persilangan di antara ME dengan MV ni kita akan dapatkan kita punya keseimbangan kuantiti untuk monopsoni lah. Okay, kuantiti monopsoni. Kita tarik ke tepi yang manakah intersect dengan keluk AE, dapatlah price monopsoni. Ini adalah price monopsoni. Okay, dapatlah kuantiti monopsoni, dapat price monopsoni. Now, untuk dapatkan berapakah so ME bersamaan dengan MV, kita boleh dapatkan kuantiti untuk monopsoni dan juga price untuk monopsoni dah. Okay. Untuk dapatkan yang kompetitif punya market ni, kita kena buat AE bersamaan dengan MV. AE bersamaan dengan MV, kita akan dapat mana AE, okay, ni AE, ni MV. AE bersilang dengan MV kat titik ni lah. Pada titik ni, kita akan dapat price untuk competitive buyer dan kuantiti competitive buyer. So, saya tersilap tadi. Okay. So, ini akan dapat kuantiti untuk competitive
tak kompetitif dan juga price untuk kompetitif. Okey. So tadi maksudnya saya tersilap tadi, sepatutnya dia bukan dia bukan ni. Sebenarnya dia masih monopsoni je kat sini. So dapatlah kawasan demand dengan supply. So now from this one, kita juga boleh dapatkan kawasan A, B dan C lah. So sepatutnya yang sebelah atas ni semua adalah kawasan, ini adalah keluk bagi producer yang seller. So ni adalah producer surplus, consumer surplus, dan consumer surplus telah meningkat. Okay. Ni adalah kawasan A, kawasan B dan juga kawasan C. Allah. Okay, A, B dan C. So A ini pada asalnya adalah milik kepada pengeluar tetapi telah beralih kepada, A ini pada asalnya milik buyer, milik pengeluar telah beralih kepada pembeli. A ini telah beralih daripada buyer kepada seller. Okay. Untuk kawasan B dan C sama juga adalah deadweight loss. Deadweight loss. Cumanya, purpose dia, kenapa dia terbalik? Kerana dalam keadaan ini kita bukan lihat, okay, kita kena faham CS consumer surplus lah kan. Cuma dalam keadaan ini, keluk penawaran dia kat sini, dia bukan macam dia punya keadaan konteks dia dah terbalik lah. Because we are looking in terms of seller, in terms of buyer punya perspektif, bukan seller punya perspektif. Dalam keluk monopoli tadi, kita lihat dalam konteks buyer punya perspektif. Tu yang kita dapat kawasan CSPS tu lah. Which one? This one. So ada sedikit perbezaan dia lah, tetapi this one lebih more important lah compare dengan monopsoni, kerana dalam monopsoni saya tak tumpukan sangat terhadap perubahan kawasan CS dengan PS. Saya lebih tumpukan dekat manakah kuantiti untuk competitive seller dan manakah kuantiti untuk monopsoni punya seller. So if you can identify berapakah dia punya kuantiti untuk monopsoni, kuantiti untuk competitive seller, competitive buyer je sepatutnya, okay. Dan price untuk competitive buyer dan price untuk monopsoni buyer, should be enough lah. Inilah yang diperlukan dalam. Dan apa lagi ada kat sini? Okay. Ni penting. Okay. Di sini kita comparekan di antara monopoli dan juga monopsoni. Okay, sebelah kiri adalah monopoli dah ya. Okay, dalam keadaan monopoli, persilangan di antara MC dengan MR, tarik ke bawah dapat kuantiti, tarik ke atas dapat price. Okay. So, kalaulah persilangan berlaku di antara MC dengan AR direct, ini adalah keseimbangan bagi perfect competitive lah, ataupun betul-betul kompetitif lah. Dalam monopsoni, keseimbangan tercapai di antara ME dengan MV, inilah ME dengan MV. So, dapatlah kuantiti dan dapatkan price. So, untuk dapatkan berapakah kompetitifnya keseimbangan, kena buat AE dengan MV. AE dengan MV tercapai dekat sini, dapatlah AE dengan MV kat sini demi intersection, dapatlah berapakah dia punya price untuk kompetitif dan dapatkan berapakah kuantiti untuk kompetitif. Okay. Itu sahaja untuk ini dan rasanya itu je. Ni tak ya. Ni konteks dia sama sahaja dengan yang monopoly power, tapi tak perlu emphasize on monopoly power lah. Okay, sources dia sama sahaja, elasticity, cuma dalam monopoly power kita bukan lihat, kalau monopoly power kita lihat elasticity of market demand, yang ini market supply lah, ES tu lah, elasticity of market supply. Dan number of buyers, kalau ikut tadi number of firms yang menjual lah kan, sekarang ni number of buyers bilangan pembeli, gitulah. So dia dah berubah lah itu sedikit. Dan interaction among buyers. Kalaulah pembeli-pembeli ni mereka berpakat, mereka buat, dia panggil apa, collusion, kartel, mereka dapat manfaat lah. Okay. Social, okay ni tadi lah, social, ada juga social cost, tapi tak apa, this one don't emphasize more, tetapi ini adalah kawasan dia lah. Okay. Kawasan producer surplus caused by A dengan C, super consumer dapat A hilang B, producer
Producer dia akan dapat A, hilang B. Producer dia akan hilang A, hilang C. So, perubahan dalam welfare bersamaan dengan tambahkan semua-semua sekali akan dapat minus B, minus C jugalah. Okay. Ingat producer surplus false by A plus C lah. Maksudnya dia negatif A, negatif C je. So, kena faham sedikit kat situ. Tu je. Consumer surplus by A minus B. Maksud consumer surplus dapat A, hilang B lah. So, that will loss B dan C. Yes. No? Okay. Bilateral monopoly. So, ni dah tak payah. Okay, so yang lain pun dah tak perlulah. It's not important lah 10.7 ni. Saya tak masukkan pun. Okay. So, before kita tamatkan kelas, saya nak buat just one exercise sahaja. So, kita boleh tamatkan kelas pada hari ini. Sekejap, ada soalan ke? Lupa nak tanya soalan. Kalau korang rasa agak laju ke apa ke, nanti bila saya share recording boleh saya tengok balik lah. Kalau in case korang lepas tengok recording pun masih tak faham, jadi boleh jumpa saya. Doktor, chapter ni masuk midterm kan? Masuk. Chapter ni lah chapter terakhir yang masuk midterm. Dan dia masuk pun tadi sampai yang mana saya ajar sahajalah, yang mana saya tak ajar tak masuk lah. Dan midterm seperti saya dah maklum, midterm adalah objektif sahaja, tak ada ni. Okay. Kita buat exercise. Okay, kan biasanya kalau lah korang rajin buat exercise dalam buku ni, korang boleh jawab jadi midterm lah kan. Tapi sebagai contoh, tadi kan kita buat yang ini kan. Boleh jadi soalan seperti ini keluar dalam midterm, cuma saya akan pecahkan akan. Takkan ada draw diagram semua tak ada. So saya akan pecahkan. Contoh soalan pertama dapatkan kuantiti, soalan kedua dapatkan kuantiti 2, soalan ketiga dapatkan kuantiti total, soalan keempat dapatkan price. Macam tu lah. So 1 sampai 4 berdasarkan rajah, berdasarkan soalan di atas macam tu lah. So dia akan berkait lah 1, 2, 3, 4, it's the same thing je. So untuk midterm mostly melibatkan pengiraan, tapi pengiraan pun dalam 40 soalan akan ada dalam 20 soalan yang pemahaman jugalah. Okay. This is monopoly and monopsony. Ada satu soalan yang saya buat juga itu. Nope. Ini dia sell yang bermonopoly. Monopolist. Drug company monopoly juga. Monopolist juga. Baik monopoly juga. Monopoly supposed to be something and it's if the unit takes a lot of points, I don't know which will be. Okay, kita buat soalan ni lah. Okay. Dalam soalan ini, so dalam soalan ini dimaklumkan the employment of teaching assistants TAs by major universities can be characterized as monopsony. Suppose the demand, kenapa employment can be characterized as monopsony? Katakan kita faham soalan dulu lah ya. Maksudnya sebut kita semua nak bekerja lah kan. Kita yang nak menjual perkhidmatan lah. Kita semua nak menjual perkhidmatan. So saya, Haji Iqbal, Lukman nak menjual perkhidmatan. Tapi yang nak mengambil kita bekerja, yang membeli perkhidmatan kita ni hanya satu company sahaja. Okay, sebab itulah ini ada monopsony lah. Satu sahaja company yang membeli perkhidmatan, ramai orang-orang yang jual perkhidmatan. So tadi pertanyaan ini in terms of electricity, tetapi sebenarnya in terms of jobs lah, in terms of our services. So employment of teaching can be characterized as monopsony. So katakanlah dia adalah kata monopsony lah.
So hanya ada seorang sahaja yang membeli macam-macam telah. So demand 48 is W bersamaan 30,000 tolak 120,000 N. So demand dia W bersamaan dengan 30,000 tolak 125 N. Where the weight and velocity N is the number of TAs. Suppose TA is the supply of TA is given by A. Now I supply A is given by 1000 tambah 75 N. W bersamaan dengan 1000 tambah 75 N. The takes advantage of monopoly position of many is with higher, what price will it pay? So berapakah nilai N kalau dia monotonis dan berapakah nilai gaji kalau untuk monotonis. Itu buat sekarang saya buat jawapan soalan belum buat dalam inilah. This is my past sharing. Kalau mana adalah bersamaan dengan margin itu. So kalau sudah ada maklumat value, and then lalu sesuai dengan bersamaan dengan demand lalu sesuai dari supply. Lalu saya kata bersamaan lalu aggregate expenditure. So dari maklumat tersebut sudah selesai.
So, ada yang dah dapat ke berapakah nilai W dan N untuk monopsonis? Di mana demand ni adalah bersamaan dengan marginal value. Marginal value ni adalah demand curve. Average expenditure ni adalah bersamaan dengan supply curve. So, dia dah ada dah MV, dah ada dah AE. Berapakah W dan boleh ke? Mana semua hilang dah. W145 145 ke? W145 N145 W11875. Okay, jawapan saya sedikit berbeza, so kita cuba semak lah ya. Mungkin saya salah jugalah. Okay, so first untuk soalan ini kita dah ada MV, dah ada AE lah kan. So keseimbangan untuk pasaran monopsonis, saya dah continue share ke dah? Okay, keseimbangan untuk pasaran monopsoni dia tercapai pada persilangan di antara ME dengan MV. So keseimbangan tercapai keseimbangan tercapai pada ME bersamaan dengan MV. Maksudnya pada titik inilah kita akan dapat berapakah kuantiti lah. Untuk dapatkan kuantiti kan bersama dengan N lah kan. Untuk dapatkan N monopsonis ni, kita kena buat ME bersamaan dengan MV. N monopsonis. So first, kita ada maklumat AE. Macam mana nak dapatkan ME? So, AE tadi, maklumat yang kita ada, AE tadi dapat 1000 tambah 75N. Next. 1000 W bersamaan dengan 1000 tambah 75N. Okay, daripada sini first kita dapatkan berapakah TE. TE bersamaan dengan semua ni kita darabkan dengan N lah. Sama macam tadi kan. Katalah kita dah ada average revenue. Nak dapatkan total revenue macam mana? Okay, semua average revenue ni, AR ni kita darabkan dengan Q. Sebab dia pakai kuantiti lah kan. So dalam ni kuantiti kita adalah N. So average expenditure darabkan dengan N, dapatlah total expenditure lah. So akan dapat 1000 N tambah 75 N square. Ini dapat total expenditure. So dia nak dapatkan marginal expenditure. Differentiate lah. Differentiatekan TE. Differentiatekan TE kepada N. Kepada kuantiti dalam kes ni adalah N lah ya. So bersamaan dengan dapatlah ME bersamaan dengan 1000 tambah 150N. So ini adalah fungsi ME lah. W bersamaan dengan 1000 tambah 150N. Selepas kita dapatkan ME, barulah kita boleh buat ME bersamaan dengan MV. So 1000 tambah 150N bersamaan dengan, so marginal value tadi dapat berapa marginal value? 3000 tolak 125N. 30,000 kan? Saya salah sedih soalan. 30,000 30,000. Okay. 30,000 tolak 125N. So now untuk selesaikan, N ini saya pindahkan ke sebelah kiri, dapatlah 275N bersamaan 30,000 tolak 1000 dapatlah 29,000. So berdasarkan ini, N bersamaan dengan 29,000 bahagikan 275. Dapat 105.4545. 105.4545. Itulah 4545 kan. Okay. So 4545. Okay. So now kebiasaannya kan, kalaulah
N itu adalah bilangan orang, orang tak bolehlah jadi point. Betul tak? So, N dalam kes ini kan, so kita kena always tengok soalan lah ya. So, N is the numbers of TAs hired. Bilangan teaching assistant yang diambil bekerja. So, logik ataupun tidak bilangan itu jadi point, tidak logik lah. Sepatutnya dia bukan point lah. Sepatutnya dia 105 lah. Kita bundar, yang point 45 tu kita hilangkan, so tinggal 105 sahajalah. Kita bundarkan. So, kita boleh buat N is approximate to 105. Okay. Now, selepas dapatkan N, untuk dapatkan W yang monopsonis ni, caranya adalah, kalau kita refer gambar ajar kan, okay, selepas kita dah dapatkan, untuk dapatkan N, kita buat ME bersama dengan MB, dapatlah N kat bawah ni. Okay. Selepas dapatkan N, kita masukkan nilai kuantiti ni dalam keluk AE, kita akan dapat dia punya price monopsonis ni. So, masukkan N dalam keluk AE ni. 1000 tambah 75N. So, AE adalah W bersamaan dengan 1000 tambah 75N. So, N adalah tadi N dapat 105. So, W bersamaan dengan 1000 tambah 75 darabkan dengan 105. So, bersamaan dengan berapa? W bersamaan dengan calculator lagi. 75 darabkan 105. 7875 tambah 1000. 8875. 8875. So, dapatlah W untuk monopsonis. So, sebenarnya ini bukannya jawapan yang paling tepat. Sebab jawapan yang paling tepat sepatutnya kita kena masukkan point-point tu. Tetapi dia tak masuk akal lah untuk orang tu ada point-point. So, kita masukkan bilangan yang ni lah, ikut yang telah dibundarkan. So, itu adalah bagaimana untuk mendapatkan mendapatkan kuantiti N untuk monopsonis dan juga untuk dapatkan price untuk monopsonis lah, wages tu. Kalaulah saya rasa yang tadi Syazwan dan juga Hafizah dapat ni, saya rasa yang korang dapat tu maksudnya korang buat supply bersamaan dengan demand. So, seolah-olah yang korang dapat tu adalah bersamaan dengan kat sini lah. Iaitu kuantiti yang korang dapat adalah kuantiti untuk competitive buyer. Iaitu 145 lah. So, tak silap saya soalan ni akan ada, dia tanya kot kompetitif. Tak ada kot. No. So, kalaulah di competitive buyer, so jawapan dia adalah 145 tu dengan 11875 tu lah. So, yang korang dapatkan tu adalah kompetitif punya buyer. Tapi untuk monopsonis buyer adalah jawapan dia sepatutnya adalah 105, and MS ni bersamaan 105 dan W sepatutnya 8875 lah. Okey. Okay, rasanya itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Kita dah habis dah topik ni. Ada apa-apa persoalan ke? Pertanyaan ke? Untuk midterm korang kira 60 soalan kan? So 60 soalan daripada 3 bab. So kebiasaannya saya akan bahagikan lebih kurang hampir sama rata lah. So seolah-olah setiap bab tu akan ada 20 soalan. Ada soalan lain? Boleh ke? Susah sangat bab ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan ke apa ke, saya share QR code. Lupa nak buat QR code. Press play. N tu 105. Akademik. Modul bersyarah.